اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertemu dalam kelas tadabbur ini setelah sekian lama, lebih kurang hampir sebulan kita bercuti. Kita direhatkan oleh Allah daripada kelas, tetapi kita tidak pernah direhatkan oleh Allah daripada tanggungjawab. Setiap apa yang kita lakukan selagi mana kita berakal akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kelas tadabbur ataupun tidak ada, apa sahaja yang kita lakukan, sama ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia, sama ada yang tersembunyi ataupun secara zahir, kita akan tetap disoalkan walaupun sebesar zarrah. Jadi rehatnya kita daripada kelas tadabbur juga termasuk dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menguji kita sepanjang tempoh kita bercuti daripada kelas, apa yang kita lakukan. Waktu-waktu kelas yang biasanya kita dapat buat kebaikan, dapat ilmu, dapat memahami ayat Allah, di waktu yang sepatut kita belajar itu, Allah menguji kita ketika kelas tidak ada, apa kita lakukan ketika waktu kelas. Dan begitulah seterusnya. Jadi setiap manusia tidak pernah lekang daripada setiap ujian Allah Subhanahu wa taala dalam apa keadaan sekalipun dan di mana-mana sahaja dia berada. Semoga dalam tempoh kelas tidak ada, hampir 1 bulan yang lepas, kita berjaya dalam ujian, kita penuhi masa-masa kita dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan juga sentiasa mengikuti rakaman tadabbur Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, menghafal dan sebagainya. Semoga setiap detik yang kita lalui, semuanya akan dijadikan pahala di sisi Allah dan akan memberatkan timbangan kita di akhirat besok, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini staf kita 2 orang yang Allah uji dengan musibah semakin pulih, dan dengan itu kita dapat mulakan kembali kelas kita, insya-Allah. Dan kita doakan supaya kita minta semua pelajar-pelajar dan siapa saja mendoakan supaya staf kita 2 orang ni semakin pulih sepenuhnya, dan begitu juga isteri staf kita yang masih lagi belum pulih. Semoga Allah sembuhkannya dan Allah memberi yang terbaik kepada mereka yang ditimpa ujian. Sebenarnya ulama mengatakan Allah tidak pernah mengambil sesuatu daripada hamba-Nya, melainkan Allah akan menggantikan, memberi dengan yang lebih baik.
Kalau Allah bagi sihat, Allah ambil yang lain. Kalau Allah bagi sakit, Allah akan ganti dengan yang lain. Kadang-kadang dengan kesakitan itu, kesihatan yang Allah ambil menyebabkan kita sakit, sebenarnya ada sesuatu yang lain yang Allah akan bagikan kepada kita. Sama ada kita sedar, kita faham ataupun tidak. Tapi yang pasti Allah tidak zalim. Bila Allah ambil kesakitan, Allah akan bagi sesuatu. Dan bila Allah tarik semula kesihatan, juga Allah nak bagi sesuatu yang lain. Okey, insya-Allah semoga ujian yang lepas akan memberi pengajaran kepada kita dan akan menjadikan kita lebih baik dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Semoga semakin dekat dengan kematian ini akan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis, bila ditanya siapakah man akyasun nasi, siapakah orang yang paling cerdik? Siapakah orang yang paling cerdik? Maka Nabi menjawab, orang yang paling cerdik ialah ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, orang yang paling cerdik ialah aksarukum zikran lil maut, orang yang paling banyak mengingati kematian. Dan wa ahsanuhum isti'dadan lil maut, dan juga orang yang paling cerdik ialah orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Jadi cerdik-cerdik ni bukan berdasarkan apa yang dilakukan untuk dunia, tapi adalah berdasarkan apa yang dilakukan untuk akhiratnya. Itu ciri-ciri kecerdikan di dalam Islam. Setakat mana dia banyak ingat kematian, setakat mana dia banyak buat persiapan untuk kematian, itulah ciri-ciri kecerdikan, ciri-ciri kewarasan seorang manusia. Jadi semoga dengan setiap ujian yang kita hadapi, setiap musibah yang kita melihat setiap hari, akan menjadikan kita semakin cerdik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita sambung tadabbur surah An-Nisa. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ayat 11 kita dah belajar hampir sebulan yang lepas lah. 2 minggu lepas lah. Kan? 2 minggu lepas. Ayat ni adalah berkenaan dengan mawaris ataupun pembahagian harta pusaka. Jadi kalau ayat sebelah Allah menceritakan anak-anak dan bapa, apa yang mereka patut dapat sekiranya berlaku kematian. Itu cerita ayat 11. Apa yang anak-anak akan dapat dan apa yang mak bapa akan dapat sekiranya berlaku kematian pada seseorang. Jadi kita bagi sikit pengajaran daripada ayat yang lepas. Pengajaran daripada ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Pertama, sesungguhnya Allah lebih mengasihani kepada manusia daripada ibu bapa mengasihani anak-anaknya. Dalilnya ayat sebelah ini Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu berkenaan dengan anak-anak kamu. Jadi Allah bagi tahu bila kamu mati, kamu wajib kepada yang masih hidup wajib menguruskan harta kamu untuk diberi kepada anak-anak kamu. Jadi yusikum mana Allah mewajibkan kepada siapa ni? Harta si mati wajib diberi kepada anak.
Jadi menunjukkan Allah tu lebih sayang kepada anak-anak, kepada manusia dibanding dengan ibu bapa sayang kepada anak-anak. Kadang-kadang mak bapak ni dia marah sangat pada anak, dia tak nak bagi pesaka tu, harta pesaka pada anaknya. Kadang-kadang dia pesan daripada awal lagi. Bila aku mati, harta ni jangan bagi pada anakku yang degil ni. Itulah walaupun dia bapa, kadang-kadang dia benci, kadang-kadang dia geram. Tapi Allah tetap mewajibkan diberi harta si mati kepada anaknya tanpa mengira latar belakang anaknya, buruk baik anaknya, Allah tak kira. Itu memberi gambaran sebenarnya Allah paling mengasihani manusia dibanding dengan ibu bapa mengasihi anaknya. Okey, yang kedua, pengajaran kedua. Anak-anak berhak untuk menerima harta pesaka daripada bapaknya walaupun anak itu masih kecil. Yang ketiga, anak lelaki berhak mendapat 2 kali ganda daripada anak perempuan daripada harta pesaka. Kerana lelaki lebih besar tanggungjawabnya daripada anak perempuan. Iaitu lelaki wajib memberi nafkah kepada anak isterinya, wajib berjihad, dan juga wajib menjaga ibu bapaknya. Yang ketiga, yang keempat, harta pesaka merangkumi semua. Harta pesaka merangkumi semua harta yang ditinggalkan oleh si mati sama ada duit, rumah, kereta, binatang ternakan, dan apa sahaja yang ada manfaat. Dan apa sahaja yang ada manfaat. Yang kelima, sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan 2 dan ke atas, maka mereka berhak mendapat 2/3 daripada harta pesaka. Dan sekiranya ada seorang anak perempuan sahaja, maka dia
berhak mendapat separuh daripada harta pesaka. Yang keenam kan? Bagi setiap ibu bapa satu per enam daripada harta pesaka si mati sekiranya si mati tidak mempunyai anak. Sekiranya si mati mempunyai anak. Sekiranya si mati mempunyai anak. Yang keberapa? Yang ketujuh. Sekiranya si mati mempunyai sekiranya si mati tidak mempunyai anak, maka bagi ibu 1/3 dan bakinya adalah untuk si bapa. Yang ke-8, harta warisan hendaklah dibahagi setelah diselesaikan urusan pengkebumian si mati kemudian diselesaikan hutang si mati dan wasiatnya sekira ada. Yang berapa? 8? 9. Wajib bagi setiap orang yang beriman, wajib bagi setiap orang beriman berserah sepenuhnya kepada ketetapan Allah, kepada ketetapan Allah, termasuklah pembahagian harta pesaka. Kerana apa yang Allah tetapkan adalah berdasarkan dua sifat Allah yang utama, iaitu Allah Maha mengetahui
dan Maha bijaksana. Okey. Saya ringkas semua ada 24 ni pengajaran. Berapa dapat tadi? 8 ya? 9 Semua ada 24. Saya pilih-pilih je. Cuma poin yang terakhir ni saya nak ulas sikit. Allah tutupkan ayat yang ke-11 dengan dua sifatnya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi apa kaitan dua sifat ni dengan cerita al-mawaris, cerita pembahagian harta pusaka? Sebenarnya Allah nak bagi isyarat bahawa semua ketetapan yang Allah tetapkan dalam pembahagian harta pusaka bukan Allah buat sebarangan. Tapi pertama berdasarkan ilmu Allah. Yang ilmu Allah ni mengetahui yang lepas, yang sedang, yang akan datang. Yang besar, yang kecil, yang zahir, yang tersembunyi, semua Allah tahu. Jadi bila Allah buat berdasarkan ilmu, pasti betul dan tak mungkin salah. Berbeza dengan manusia, kadang-kadang manusia buat sesuatu berdasarkan ilmu, tapi ilmu manusia terbatas. Kadang-kadang manusia tahu depan dia je. Yang minggu lepas pun dia tahu, tapi kadang-kadang dah terlupa. Yang akan datang lagi dia tak tahu. Sebab tu apa yang manusia putuskan, manusia tetapkan, kadang-kadang terpaksa diubah dalam tempoh yang tidak lama. Sebab tidak sesuai. Dan yang kedua, ketetapan Allah berdasarkan Al-Hakim. Sebab itulah pengajaran paling besar di sini, kata Syekh Shalih Utsaimin, ialah orang beriman bila yakin hukum Allah tu berdasarkan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah, orang beriman akan sentiasa senang dan mudah untuk melaksanakan perintah Allah, dan lepas mereka laksanakan, mereka akan rasa tenang je. Sebab hukum yang mereka laksanakan adalah datang daripada Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk mereka dan penuh dengan hikmah dan maslahah untuk dirinya. Jadi dia tak kisah. Walaupun orang kata ketinggalan zaman ke, tak sesuai ke, dia tak kisah. Sebab dia yakin dengan Allah dan sifat Allah. Saya nak bagi contoh, Syekh Shalih Utsaimin bagi contoh bagaimana sahabat terima hukum Allah dengan cukup mudah, cukup senang dan yakin, tanpa soal jawab dan tanpa menangguhkan. Antaranya, satu masa Nabi berkata kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlan nar fa inni ra'aitukunna aksara ahli nar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maksud dia, satu masa Nabi berkata kepada wanita-wanita di Madinah, wahai wanita-wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu bersedekah. Fa inni ra'aitukunna, maka sebab apa Nabi begitu sebab? Kenapa kamu kena bersedekah? Sebab aku melihat kamu ni aksara ahli nar. Kamu ni wanita ni adalah kebanyakan akan menjadi penghuni neraka. Ataupun kebanyakan penghuni neraka adalah daripada kalangan wanita. Jadi Nabi cakap satu, Nabi suruh sedekah banyak. Yang kedua, Nabi begitu sebab apa kena sedekah. Tengok sikap para sahabat. Bila Nabi kata sedekah, apa sikap mereka? Maka bada'at al-wahidah ta'khuzu khirsaha. Setiap wanita mengambil apa yang ada di badan mereka, anting-anting ke, gelang ke, dan mereka bersedekah terus. Dan mereka berkata kepada Bilal, ya Bilal, a'tina saubaka. Wahai Bilal, buka kain kamu untuk kami letakkan barang kemas kami untuk disedekahkan. Barang kemas mana ni yang mereka pakai ketika itu, yang asalnya tujuannya untuk mereka berhias depan suami. Tapi bila Nabi suruh bersedekah, sikap para sahabat menerima hukum Allah. Bila Nabi cakap, mereka tahu ini adalah hukum Allah. Nabi tak pernah bercakap melainkan wahyu. Dan bila wahyu, pasti berdasarkan ilmu Allah dan berdasarkan kebijaksanaan.
pengajaran di sini apa dia? Berbeza tak bila kita mendengar ayat pasal sedekah ke, hadis pasal sedekah ke, cara kita mendengar dan kita respon dengan cara para sahabat mendengar dan mereka respon. Berbeza tak? Kenapa bila Nabi sedekah aja, Nabi kata sedekah, mereka terus on the spot terus keluarkan apa yang ada di badan mereka tanpa menunggu besok ataupun malam. Kita tak berlaku macam tu kan? Kadang-kadang belajar ayat pasal sedekah dah setahun, tak keluarkan lagi kan? Kenapa? Sebab mereka yakin. Ini yang bercakap pertama Allah. Bila Allah bercakap, mesti betul. Sebab Allah mengetahui dulu, sekarang dan akan datang. Yang kedua, bila Allah cakap, mesti ada hikmah dan mesti baik untuk dia. Sebab Allah tak mungkin buat arahan, peraturan yang memudaratkan hamba dia. Dan yang satu lagi ialah, benda ni dia nak selamatkan apa ni? Nak selamatkan diri daripada apa? Bukan nak selamatkan daripada lapar, dahaga. Bukan nak selamat daripada panas matahari. Tapi nak selamat daripada api neraka. Dan mereka sahabat juga tak bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah ni sunat ke wajib? Berbeza. Kita, ini satu masalah kita kan, bila kita dengar hukum Allah, bila kita dengar perintah daripada Rasulullah, kita biasanya akan bertanya, sunat ke wajib? Halal ke haram? Lepas tu kalau haram pula, dia kata, ada khilaf tak? Kadang-kadang dia kata makruh. Kalau kita kata makruh, dia kata makruh yang mana ni? Makruh lebih kepada haram ke? Makruh lebih kepada halal? Kita faham tak kenapa orang kita suka bertanya soalan macam tu? Walaupun dia tahu itu perintah Allah, itu perintah arahan Rasulullah. Dia akan bertanya soalan. Wajib ke sunat ni? Apa dia? Bila dia tanya tu maksud apa tu? Maksud apa? Kalau wajib saya nak buatlah. Nak buat macam mana wajib. Tapi kalau tak wajib, saya tak nak buat. Nampak tak? Ataupun dia tanya kalau orang kata makruh, dia tanya lagi soalan. Makruh lebih kepada haram ataupun lebih kepada sunat kan? Sebab apa? Kalau makruh lebih kepada haram, mungkin saya tinggal lah. Tapi kalau makruh lebih kepada sunat, saya akan buat juga. Fahaman tu sangat-sangat bahaya dan menunjukkan apa tu? Dia buat bukan kerana cinta pada Allah. Dia buat kerana terpaksa. Berbeza sahabat. Sahabat bila Allah suruh, Nabi suruh, tak pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang ni wajib ke sunat? Yang ni makruh ke haram? Tak pernah mereka bertanya. Kenapa? Sebab mereka bila tahu itu arahan daripada Allah, mesti baik. Aku nak buat aja. Kalau katalah aku yang aku buat tu wajib, terlepas dosa. Katalah yang aku buat tu adalah sunat, dapat pahala. Faham tak? Jadi cara para sahabat menerima hukum Allah dan juga sunnah Nabi sangat berbeza dengan kita menerima. Sebab itulah sahabat bila dapat perintah Allah, dapat arahan Nabi, mereka terus laksanakan. Dan sebab tu dalam masa yang tak lama, nampak perubahan berlaku pada akhlak dan pada masyarakat di Mekah dan di Madinah. Sebab cara penerimaan sangat berbeza. Mereka cukup yakin. Ini bukan soal wajib, bukan soal sunat. Ini soal daripada Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan sekarang lagi teruk apa dia? Yang Allah dia tolak ke tepi, yang sunnah Nabi dia tolak ke tepi, dia ambil pula yang guru dia. Ini lagi melampau. Guru dia pula dapat daripada mana? Mimpi. Kalau yang guru dia tak tanya dah, sunat ke wajib? Saya ijazahkan ini, amalan ini daripada guru saya. Ada tak pelajar tanya, yang guru ustaz ni dapat daripada mana? Ada dia tanya tak? Tak. Siqah. Tak mungkin berbohong. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Syafi'i, walaupun ulama kata siqah, ada kemungkinan berbohong. Nampak tak?
dan menyimpang cara penerimaan kita sekarang dengan cara penerimaan para sahabat terhadap sunnah Nabi. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Okey, kalau ayat 11, pembahagian harta pusaka untuk siapa? Usul dan untuk furuk dan usul. Iaitu untuk anak dan bapa. Kan? Dah harta ini si mati kan? Si mati ni dia ada usul. Usul ni makna yang ke atas lah. Bapa, atuk. Dan ada furuk. Furuk ni ke bawah, anak-anak. Jadi ayat 11 membincangkan bila berlaku kematian, apa yang anak dapat dan apa yang bapa dapat. Okey, ayat 12 ni nak membincangkan apa ni? Yang ke kanan apa dia? Kalau ini adalah suami, sini isteri. Ataupun kalau ini isteri, maka sini adalah suami. Dan juga sini adalah adik-beradik. Adik-beradik si mati. Kenapa ayat 11 dia bincang yang pertama ialah pasal anak dan bapa? Sebab orang yang paling berhak dan wajib dapat daripada harta si mati, bapa dengan anak. Adapun isteri dan adik-beradik ni, itu yang kedua. Jadi ayat 12 ni nak bincangkan apa? Bila berlaku kematian pada seseorang, kalau dia suami, apa isteri dapat, apa adik-beradik dia dapat. Kalau dia adalah isteri, apa suami dapat dan apa adik-beradik si mati dapat. Okey. Walakum, dan bagi kamu nisfu. Nisfu apa dia? Separuh. Nisfu Sya'ban. Separuh ma taraka, apa yang telah ditinggalkan. Azwajukum, azwaj ni mana? Isteri-isteri kamu. Jadi sekarang Allah bercakap dengan siapa ni? Suami. Walakum, kum tu suamilah. Bagi kamu separuh apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Maknanya siapa yang berhak dapat harta pusaka isteri? Suami yang sah kahwin. Kena jelas, suami yang sah kahwin. Kalau suami yang tak sah kahwin, contohlah, katalah suami ni kahwin dengan anak sesuan sebab tersilap. Tiba-tiba isteri dia mati. Dan dapat tahu bahawa yang dia kahwin tu sebenarnya adik-beradik sesuan. Maka suami haram dapat ambil harta pusaka. Ataupun perkahwinan yang tidak sah, macam tak cukup syarat, tak ada wali ke, tak ada saksi ke, tak boleh. Katalah suami ni kahwin dengan isteri ni, baru angkat nikah, isteri pula jutawan. Lepas akad nikah, dah sah semua cukup, belum bersama lagi. Akad nikah pukul 11, pukul 1 tengah hari, isteri mati. Suami dapat tak harta pusaka isteri? Baru sudah akad je, tak sempat bersama. Dan suami ni miskin, isteri pula jutawan. Suami dapat tak harta? Dapat. Kenapa tak dapat?
Dari mana hukum belum bersama tu? Tak ada. Sebab tu Allah kata bagi kamu separuh apa yang ditinggal oleh isteri kamu. Allah tak kata mesti bersama. Syarat menjadi isteri apa dah? Adakah mesti bersama? Tak. Syarat jadi isteri ialah akad dan cukup syarat dia. Sah. Sama juga isteri baru kahwin dengan suami yang baru jadi jutawan, kan? Dia pula isteri kedua. Lepas akad nikah ni, suami ni seronok sangat makan tulang, kemudian lekap mati. Kahwin pukul 12, mati pukul 4 petang. Belum sempat bersama. Dan isteri pula isteri yang kedua, kan? Jadi kalau suami mati, isteri yang kedua ni dapat tak harta pusaka tu? Dapat. Isteri pertama dengan isteri kedua, isteri pertama dah lama kahwin, kan? Isteri kedua baru je 2-3 jam. Tapi isteri kedua tetap dapat harta pusaka suami si mati dan sama banyak. Sama banyak. Jadi isteri yang dah lama kahwin 20 tahun, katalah dapat 10,000 atau 100,000. Isteri yang baru kahwin 3 jam pun dapat 100,000. Jadi siapa yang untung? Siapa yang untung? Tak. Bukan yang baru untung. Yang untung ialah yang taat pada perintah Allah dengan redha. Okey. Illam yakun, bila ni? Suami dapat separuh harta isteri. Kalau isteri mati, bila ni? Bersyarat, in sekiranya lam yakun. Tidak ada lahunna bagi mereka. Mereka ni siapa? Isteri, anak. Tengok suami akan dapat separuh. Syaratnya apa? Isteri itu yang mati itu tidak ada anak, baru dapat separuh. Okey, kalau dia kahwin dengan isteri, suami ada anak, tapi bukan anak daripada isteri yang mati itu, suami dapat separuh juga tak? Sekarang anak suami yang daripada isteri yang lain lah, bukan anak kepada isteri yang mati ni, dia tak dapat. Maknanya kalau anak tu daripada isteri yang si mati, barulah suami dapat. Kalau dia tak ada anak daripada isteri si mati, maka dia dapat separuh. Tapi kalau isteri yang mati tu ada anak, tapi anak tu bukan daripada suami ni, anak daripada suami dulu, dia dapat, suami dapat tak separuh? Tak dapat. Sebab apa? Bukan anak dia. Bukan anak dia, anak isteri yang mati tu tak dapat. Sebab syarat dia akan dapat separuh bila isteri tu tak ada anak. Boleh faham? Mana kalau isteri ada harta 1 juta dan dia tak ada anak, tiba-tiba dia mati, suami dapat berapa? 500? Setengah juta lah. Bunyi banyak sikit, setengah juta. Okey. Kalau anak tu, anak ni mesti anak betul lah. Katalah isteri tu ada anak angkat. Anak betul tak ada. Suami dapat tak separuh? Dapat. Katalah isteri tu ada anak sesuan. Suami dapat tak separuh? Dapat. Dia dalam harta pusaka ni, anak angkat tak dapat, anak sesuan tak dapat. Apa lagi? Anak apa lagi? Anak tiri pun tak dapat. Sebab yang akan dapat ialah keturunan dia. Kalau anak tiri ibu ni kan, iaitu anak pada suami, bukan keturunan dia. Sebab itulah anak tu bukan bin pada suami dia kan. Jadi itu bukan anak dia. Suami dapat separuh. Okey. Fa in kana, maka sekiranya adalah lahunna bagi mereka walad, anak. Sekiranya isteri mati tapi ada anak. Anak ni anak siapa? Anak betul-betul isteri, bukan anak suami. Dan
bukan anak sesuan, bukan anak angkat, anak betul-betul. Maka suami dapat berapa? Maka bagi kamu, iaitu bagi suami, 1/4. Okey, jelas tak? Jadi kalau nak kahwin dan nak harta banyak, kahwin yang janda. Okey, mimma dari apa yang tarakna, mereka tinggalkan. Setelah apa ni? Macam ayat 11 lah. Harta pesaka ni, dia kedudukan dia nombor-nombor apa? Ikut turutan. Yang pertama sekali, guna duit si mati untuk uruskan kematian dia. Beli kain kafan apa, guna duit dia. Yang kedua, hutang. Hutang pula termasuklah hutang dengan Allah seperti zakat. Katalah dia tak bayar zakat 10 tahun. Ambil duit dia, bayar semua zakat tu. Yang kedua, hutang dengan manusia. Dan yang ketiga, wasiat kalau ada. Yang keempat, barulah boleh bahagi harta pesaka. Min ba'di wasiyah, dari selepas wasiat. Yusina, yang mereka wasiatkan dengannya. Ataupun dainin, hutang. Wasiat, selesaikan wasiat, selesaikan hutang. Tapi sebenarnya kalau ikut turutan, dia kena selesai apa dulu? Hutang dulu ke wasiat dulu? Hutang. Kenapa? Hutang wajib. Wasiat? Sunat. Wajib juga kan? Setelah hutang dibayar. Tapi kalau ikut susunan ayat, wasiat dulu ke hutang dulu? Ini wasiat. Allah sebut wasiat dulu, baru dain, hutang. Jadi masa kita nak bagi harta pesaka, dah uruskan jenazah, lepas itu yang kedua, nak wasiat dulu ke hutang dulu? Hutang kan? Okey. Tapi kalau ikut ayat ni, Allah sebut wasiat dulu. Sepatutnya hutang dulu. Tapi kenapa Allah sebut wasiat dulu? Faham soalan? Saya pernah sebut dalam ayat yang 11 selepas kan. Allah sebut yang sama je. Allah tekankan wasiat dahulu, walaupun sepatut didahulukan hutang. Dan yang lebih wajib adalah hutang, sebab biasanya hutang ni orang akan tuntut, orang akan cari. Tapi wasiat ni, siapa nak carikan? Kadang-kadang orang yang nak diwasiatkan tak tahu pun orang wasiat untuk dia. Maka Allah nak highlightkan benda ni, takut-takut orang terlupa. Maka Allah sebut dahulu. Walaupun dari segi susunan, dia hendaklah diselesaikan selepas hutang. Okey. Kemudian hutang ni, kesan dia apa dia? Katalah si mati tinggalkan 50k. Hutang pun 50k. Apa jadi? Habis. 1 sen pun tak dapat. Tenganga lah. Tapi kalau wasiat, dia tinggalkan duit ada 50k. Kemudian dia tinggal wasiat. Berapa? 1/3. Wasiat mesti 1/3. Jadi ada baki lagi tak? Ini antara sebab kena settle hutang dulu. Sebab kadang-kadang dengan hutang ni habis semua. Tapi kalau kita settlekan wasiat dulu, tengok-tengok tak cukup nak bayar hutang. Yang ni lebih besar ni. Jadi kena settle dulu hutang. Okey. Walahunna, dan bagi mereka. Okey, yang tadi untuk siapa tadi? Suami kan? Suami, kalau isteri ada anak, dapat berapa? 1/2. Kalau ada anak, kalau ada anak. Kalau tak ada anak? Tak ada anak. Tak ada anak. 1/2. Kalau ada anak?
1/4. Senang je, ini pembahagian harta pusaka paling mudah, iaitu kepada suami ataupun isteri. Apa dia? Suami akan dapat separuh kalau tak ada anak, anak isteri lah. Kalau ada anak, 1/4. Dua je. Dia tak mungkin dah 1/3 ke 1/8, tak ada. Okey. Bagi isteri pula, bagi isteri ar-rubu', 1/4. Mimma taraktum, dari apa yang kamu tinggal. Illam yakun, sekiranya tidak ada bagi kamu anak. Okey. Okey, isteri pula. Kalau yang mati itu adalah suami, isteri akan dapat apa? 1/4 kalau tak ada anak. Okey. Fa'il lam yakun, maka sekiranya adalah bagi kamu anak. Falahunna, maka bagi mereka sumun. Sumun apa? 1/8. Jadi isteri kalau ada anak, suami ada anak, dapat 1/8. Ada anak. Boleh ya? Isteri akan dapat 1/8 bila suami itu ada anak. Anak yang mana ni? Anak daripada suami itu sendiri. Katalah suami tak ada anak, tapi isteri ada anak. Mana isteri dapat daripada anak suami dulu, kan? Daripada suami yang mati tak ada anak, berapa isteri dapat? 1/4. Kalau suami itu meninggal dan ada anak, 2 anak angkat, 2 anak susuan, berapa isteri dapat? 1/4 juga. Okey. Jadi ingat, anak angkat, anak susuan tak ada hak untuk dapat harta pusaka. Sebab itulah ada bahagian apa? Macam mana kita nak bagi pada anak angkat, anak susuan? Sama ada hibah ataupun wasiat. Dan wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 dan tidak boleh bagi kepada waris. Mimma taraktu. Dari apa yang kamu tinggalkan dari selepas wasiat. Selepas diselesaikan wasiat. Tusuna, yang kamu wasiatkan. Biha, dengannya, atau hutang. Tengok Allah sebut berulang kali ya. Dalam ayat sebelah pun 2 kali Allah sebut. Nak bagi harta pusaka kepada anak, mesti selesaikan wasiat dan hutang dulu. Nak bagi harta pusaka kepada mak bapak, kena selesaikan wasiat dan hutang dulu. Nak bagi harta pusaka pada suami yang kematian isteri, kena selesaikan wasiat dan hutang dulu. Dan nak bagi harta pusaka pada isteri yang kematian suami, kena selesaikan wasiat dan hutang dahulu. Sepatut Allah sebut sekali je, tapi setiap kali pembahagian harta pusaka Allah sebut benda ni, menunjukkan benda ni wasiat dan hutang sangat-sangat penting. Jadi kewajipan kita yang hidup ni, pastikan 2 benda yang melibatkan si mati settle dulu. Okey. Kemudian wa'in,
sekiranya kana adalah rajulun, lelaki, yurasu diwarisi, kalalah apa mana? Kalalah ialah ni, si mati yang tidak ada anak dan tidak ada bapa. Jadi si mati sama ada lelaki ataupun wanita, kalau tak ada anak dan tak ada bapa. Katalah dia kahwin, tak dapat anak dan mak bapak dah mati, kemudian dia mati kan, dia panggil kalalah. Ataupun kahwin, dapat anak mati, mak bapak pun mati, hukum dia macam ni. Siapa yang sepatut dapat? Isteri, anak tak dapat lah, anak tak ada, mak bapak pun tak ada, dan adik-beradik si mati tu. Tapi yang mana dulu Ustaz? Suami dulu ke adik-beradik? Suami isteri dulu lah. Tak, suami dululah. Kalau yang mati isteri, suami pun mesti dapat lah suami dulu. Dulu baru adik-beradik. Baru adik-beradik. Okey. Wa in kana rajulun, sekiranya lelaki diwarisi kalalah. Nak terjemah jadi panjang ni. Iaitu si mati yang tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa. Awim ra'atun, atau wanita. Ni, si mati yang tidak ada anak dan tidak ada bapa, sama ada lelaki, rajulun, ataupun dia adalah wanita. Semua dia panggil kalalah kalau tidak ada anak dan bapa. Walahu akhun, dan baginya akhun, saudara lelaki, atau ukhtun, saudara perempuan. Falikullin, maka bagi setiap satu dari keduanya as-sudus, 1/6. Okey, boleh Sekarang si mati ni sama ada lelaki atau perempuan, tapi tak ada anak dan tak ada. Katalah yang mati ni apa dia? Suami. Maka isteri akan dapat tak? Isteri akan dapat berapa? 1/4 lah, sebab tak ada anak. Tak ada anak kan? 1/4. Kemudian lepas tu siapa lagi patut dapat? Bapa tak ada dah, adik-beradik. Allah kata apa? Walahu, bagi si mati ni, kalau dia lelaki, ada adik-beradik lelaki dan dia juga ada beradik perempuan. Berapa dapat? Katalah 2 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, adik-beradik si mati, maka dia dapat 1/6. Yang ni 1/6, yang ni pun 1/6. Sama. Dia tak sama dengan anak. Anak 2/1 kan? 2 ni sebah 1. Tapi kalau adik-beradik ni, kalalah, yang mati tu adalah kalalah, maka sama, lelaki pun bersama. Sama-sama 1/6. Okey. Jadi isteri dapat apa? Kalau yang mati ni suami, isteri dapat berapa? 1/4. 1/4. Adik-beradik, kalau 2 beradik, lelaki dan perempuan, masing-masing dapat 1/6. Okey. Kalau yang mati ni, kita habiskan dulu. Fa in kana, maka sekiranya
kanu adalah mereka aksar, lebih dari demikian. Lebih dari demikian maksud lebih daripada apa? Dua. Tadi dia kata apa? Ada seorang adik-beradik, seorang lelaki, seorang perempuan kan? Maka masing-masing dapat 1/6. Tapi kalau adik-beradik si mati ni lebih daripada dua, fahum syuraka, maka mereka syuraka apa dia? Syuraka jamak kepada syarik. Kalau seorang syarik yang berkongsi, kita kata wahdahu la syarikalah, Tuhan yang esa yang tidak ada rakan kongsi. Kalau seorang syarik, kalau ramai syuraka, mereka berkongsi. Fisulus 1/3. Katalah ada laki-laki, ada perempuan, kan, ada semua ni berkongsi 1/3. Oh ni. Ini 1/3. Bila ni, macam biasalah Allah sebut, dari selepas wasiat yusa biha, yang diwasiatkan dengannya, audain ataupun hutang, ghayra mudar, yang bukan, apa maksud yang bukan mudar? Apa maksudnya? Pembagian tu tidak memudaratkan. Dalam tafsir mengatakan wasiat, bila ni pembahagian ni kena agihkan setelah selesai wasiat, kalau ada wasiat. Tapi wasiat yang mana? Wasiat yang tidak ada kemudaratan. Contohlah, si mati tu sebelum mati, dia wasiatkan, saya wasiatkan 1/3 duit saya ni untuk buka kelab malam. Itu mudarat. Terbatal wasiat tu, tak terpakai. Jadi apa saja bentuk wasiat kepada perkara maksiat, maka dia tidak dikira wasiat, terbatal. Wasiyatan, semua itu adalah sebagai minallah, dari Allah. Allah tegaskan lagi, semua ni adalah, hukum ni adalah wasiat. Makna apa tu? Apa makna wasiat? Iaitu mesti kamu laksanakan. Dan apatah lagi, wasiat itu adalah daripada Allah. Makna penegasan wajib dilaksanakan. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha, apa dia halim? Kita dah belajar kan, apa dia halim? Dan kalau terjemah penyantun kita tak faham. Ya, halim tu Allah boleh hukum tapi dia tak hukum. Apa kaitan dengan cerita dalam ayat ni? Cerita ni pasal ialah pelaksana hukum faraid ataupun mawaris. Jadi Allah begitu, inilah hukumnya. Tapi kalau kamu tak laksanakan, tengok-tengok tak ada musibah, tak ada azab. Sebab apa? Sebab Allah halim. Jangan syoklah. Aku dah lama langgar perintah Allah tapi tak ada musibah pun. Tak. Sebab ada sifat halimun. Jadi raikan sifat Allah, jangan langgar perintah Allah. Okey, boleh Dan ayat pasal warisan ni, ayat 11, 12, kemudian akhir surah An-Nisa,
yang kita belum tadabbur lagi. 176. 3 ayat aja. Ayat wasiat ni tak banyak. Tapi kalau kita tengok buku pasal harta pembagian pesaka ni panjang huraian dia. Jadi kalau kita dengar ceramah pun jadi pening. Pecahan banyak lagi ni. Yang kita belajar ni baru pecahan secara umum. Tak pergi lagi. Isteri dapat 1/8 kan. Contohnya. 1/8 tu berapa? Macam mana nak bagikan? Dia dapat berapa? Kalau harta 1 juta, 1/8 dapat berapa? Anak pula kalau dapat separuh, senang je separuh. Kalau 1 juta separuh kan. Jadi pecahan tu, saya pun sepanjang cuti ni banyak dengar ceramah pasal harta faraid ni. Tapi sehingga sekarang belum betul-betul faham. Dia ambil masa ni. Ambil masa. Okey, kita berhenti setakat ni. Pecahan secara umum. Tak pergi lagi. Okey, kita tengok soalan. Ini contoh. Contoh, seorang suami dan ketua keluarga yang terdiri daripada seorang isteri dengan 5 orang anak. 2 lelaki, 3 perempuan. Dan si suami ni, yang mati ni juga ada ibu bapa. Maka yang layak dapat harta pesaka, satu bapa kepada si mati. Yang kedua, ibu dia, mak dia. Yang ketiga, isteri dia. Yang keempat, anak lelaki, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Contoh. Sebab si mati meninggalkan 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Okey. Kalau kita praktiskan apa yang kita belajar, si mati meninggalkan mak bapak, meninggalkan isteri dan meninggalkan anak 2 lelaki dan 3 anak perempuan. Jadi si bapa dapat berapa? Ikut yang kita belajar? Tak. 1/6. 1/6. Jadi bapa kepada si mati dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 juga. Isteri dapat berapa? Isteri ni ada anak ni, 2 lelaki, 3 perempuan. 1/8. Jelas Dia suami isteri paling mudah dapat. Suami kalau tak ada anak, dia dapat separuh. Kalau ada anak, 1/4. Dia sama ada 1/2 ataupun 1/4 untuk suami. Isteri pula, kalau ada anak, isteri akan dapat, kalau ada anak, 1/8. Kalau tak ada anak, jadi suami akan dapat sama ada 1/2 ataupun 1/4. Isteri pula akan dapat sama ada 1/4 ataupun 1/8. 2 kali ganda lah. Okey, jadi kes yang kita sebut tadi, si mati ni meninggalkan mak bapak, meninggalkan isteri dan 2 anak lelaki, 3 anak perempuan. Jadi bapa dapat 1/6, suami dapat 1/6, ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8,
Anak lelaki, sekarang ada 5 anak. 2 lelaki, 3 perempuan. Macam mana nak bagi? Ini ayat yang 11. Iaitu 2 nisbah 1. Lelaki ni dapat 2, 2, 2. Perempuan dapat 1, 1. Kan? Tapi prosesnya kena settle yang bapa, ibu dan isteri dulu. Yang baki tu barulah diagihkan kepada 5 anak ni. Okey. Jadi nak kira macam mana ni? Dia 1/6 bapa, ibu 1/6, isteri 1/8. Jadi angka bawah tak sama. Dia ada satu kaedah dalam ilmu faraid. Dia mesti samakan angka di bawah baru boleh bagi. Jadi kalau 6, 6, 8 tak sama. Dia nak samakan, ambil angka yang boleh kita samakan. Contohlah 24. 6 boleh tak kali berapa jadi 24? 6 kali 4. Okey, 1/8. Kita ambil angka 8. 8 kali berapa boleh jadi 24? 3. Jadi kita jadikan angka di bawah 24. Supaya senang kita nak bagikan. Okey, bila 24, kalau suami tadi dapat apa? 1/6 kan? Bapa dapat 1/6. Jadi 1/6, kalau yang bawah, angka bawah 6 kali 4 24. Angka yang atas kali 4, 1 kali 4 dapat 4. Jadi bapa dapat 4 bahagian. Ibu pun sama dapat 4 bahagian. Yang isteri pula 8. Di sini dia tulis isteri dapat 3. Jadi 4, 4, 3. Jadi bapa dapat 4, mak dapat 4, berapa? 8. Isteri dapat 3 bahagian. Jadi semua 11. 11/24. Kan? Jadi tinggal baki berapa lagi? 13. 13 tu baki untuk anak-anak 5 orang tu. Daripada 13 tu kita bagilah lelaki nisbah 2/1. Dia bagi detail ni. Kita nak tahu setiap orang dapat berapa. Katalah si mati meninggalkan 300,000. Bagi 24 lah. 300,000 bagi 24 bahagian. Setiap seorang dapat 12,500. 12,500. So, bapa tadi dapat apa? 4 bahagian kan? 4 bahagian kali 12,500. Jadi bapa dapat 50,000. Daripada jumlah semua 300,000. Mak pun dapat sama 50,000. Isteri pula 12,500 kali 3 bahagian. Isteri dapat 37,500. Jadi mak bapak lebih banyak dapat daripada isteri. Kenapa? Sebab dia usul. Dan dia juga dia ada tanggungjawab nak jaga cucu tu. Harta yang dibahagi sama rata jika semua waris bersetuju. Dia macam ni. Bila Allah tetapkan hukum, kita kena yakin, macam saya sebut tadi lah. Allah sebut di hujung ayat 11, iaitu semua tu berdasarkan alimun hakimun. Jadi bila Allah yang tetapkan, kita kena utamakan apa yang Allah tetapkan. Jadi kita bincang, mak bapak ni sepatutnya didik anak supaya apa? Jangan bagi harta ikut kepuasan kita. Tak. Didik anak-anak supaya terima hukum Allah, redha hukum Allah dan yakin hukum Allah adalah terbaik. Tetapi katalah kita semua anak-anak pun tak ada masalah nak bagi ikut hukum faraid, tapi sebab anak lelaki katalah dia kaya kan, dia nak bagi pada anak perempuan, maka bersetuju untuk bagi sama rata, tak ada masalah. Cuma yang paling asas kita kena redha, kena setuju dengan hukum Allah dan yakin itu adalah hukum terbaik. Ada lagi soalan ni? Soalan, Ustaz, kalau bapa dah meninggal, anak dah bekerja,
Semua hasil harta bapa ibu yang ambil. Anak-anak redha selagi ibu ada. Okey, bapa meninggal, anak dah bekerja, semua hasil harta bapa, harta pesaka bapa, ibu yang ambil. Anak-anak redha. Jadi kalau anak redha tak ada masalah lah. Dia tak ada masalah. Kalau anak redha tak ada masalah. Dan jangan terpaksa redha. Nanti aku ambilkan dia mak kecil hati pula kan. Terpaksa redha jangan. Kalau nak redha, redha betul-betul. Okey, tak ada soalan. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Kita sambung tadabbur surah Al-Ma'idah. Apa kita nak umumkan? Ada benda nak umumkan? Tak ada kan? Ha? Saya nak maklumkan dah sah. Saya nak maklumkan berita sedih dan insya-Allah akan menjadi berita gembira bagi orang beriman bila kita redha dan sabar, iaitu isteri kepada staf kita yang sedang berkhidmat sekarang, saudara Murtaza ataupun kita panggil Azhar, baru saja meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah ampunkan dosanya. Semoga Allah luaskan kuburnya, terangi kuburnya. Semoga Allah gantinya dengan yang lebih baik dan Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita jumpa malam ni pukul 9 suku dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل